Seterusnya penonton, kita akan lihat tentang program setahun Kerajaan Malaysia Madani. Untuk pagi ini kita bersama dengan Puan Sharina Kasim, Pengarah Seksyen Perancangan Strategik Unit Penyelesaian Lonjakan Prestasi Pacu, Pejabat Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Sihat Puan? Ya, sihat. Alhamdulillah. Dan permulaannya pagi ini kita nak lihat tentang, boleh berterangkan kepada kita tentang Pacu dan juga fungsi Pacu dalam pentadbiran Kerajaan Malaysia Madani. Okey, terima kasih Ifran dan terima kasih Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Okey, Pacu ni baru saja orang kata diwujudkan pada awal tahun ini. Baik. Dan Pacu merupakan salah satu agensi di bawah Pejabat Perdana Menteri lah. Tujuan dan peranan Pacu ni lebih kepada tugas-tugas penyelarasan, pemantauan dan juga pelaporan agenda Malaysia Madani lah. Okey. Dan kita tahu yang agenda Malaysia Madani ini melibatkan keseluruhan semuanya. Sama ada di peringkat kerajaan, jabatan, kementerian dan juga melibatkan pihak swasta dan orang ramai. Jadi perlu ada tindakan-tindakan penyelarasan untuk memastikan semua yang tindak tanduk yang kita lakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Baik. Untuk kesejahteraan rakyat. Ya, demi kesejahteraan rakyat itu merupakan peranan utama Pacu dalam pentadbiran negara kita. Dan kalau kita lihat tentang pelaksanaan program setahun bersama Kerajaan Madani ini, apa antara peranan Pacu yang boleh dikongsikan? Okey. Pacu bertindak sebagai sekretariat utama ataupun sekretariat induk untuk merancang dan menyelaraskan pelibatan semua kementerian dan semua yang terlibat dalam program setahun bersama Kerajaan Madani lah. Selain daripada Pacu, kita juga ada Perbadanan Produktiviti Malaysia yang juga turut membantu Pacu dalam melaksana dan menyelaras program ini. Kalau kita lihat lagi tentang tugas-tugas utama, mungkin boleh kongsikan sedikit untuk perancangan program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani ini. Ya. Untuk program setahun bersama Kerajaan Madani ini yang ada banyak segmen. Ada banyak segmen yang kita telah susun. Banyak program juga. Banyak program dan semua ni melibatkan semua kumpulan masyarakat lah. Yang pertama ni kalau di peringkat orang kata kementerian, di peringkat jabatan tu kita ada reruai di mana setiap kementerian akan memaparkan dan berkongsi apa pencapaian bagi tahun ini dan yang lebih penting lagi apa yang akan berlaku pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya. Way forward. Way forward. Dan tahun ini kita sedia maklum di peringkat kerajaan ini banyak dasar-dasar utama telah dilancarkan. Kajian semula rancangan Malaysia ke-12, ekonomi madani dan belanjawan 2024. Semua ini akan menentukan ke mana hala tuju kita. Dan masyarakat, rakyat terutamanya mesti teringin nak tahu apa akan berlaku pada tahun-tahun yang akan datang lah. Itu yang pertamanya. Di peringkat kementerian juga akan ada beberapa program sisipan ataupun pocket talk yang kita namakan dan kementerian akan berkongsi maklumat dan sebagainya dan dalam topik-topik yang tertentu. Sebagai contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dia akan berkongsi tentang anti gangguan seksual. Kan kadang-kadang kita pun terlibat dan sebagaimana macam mana kita nak bertindak balas terhadap perkara itu. Hak kita kan apa hak kita? Macam mana nak bawa perkara-perkara ini ke depan. Dan seterusnya juga di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ada advokasi pelindungan kanak-kanak. Tentang perabaian, penderaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak terlibat dalam tu secara langsung tapi jiran ke sanak keluarga yang terlibat. Apa yang kita boleh buat? Itu ada maklumat-maklumat yang akan kita kongsi. Kementerian Ekonomi juga akan datang dengan tajuk dia Sembang Santai Ekonomi. Saya rasa ini sangat menarik ya. Kita selalu dengan gaji progresif, kita dengan subsidi bersasar, peluang pekerjaan dan sebagainya. Ini akan dikongsi bersama oleh Kementerian Ekonomi. Dan tadi kita dengar tentang banjir dan kita pun Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, dia ada tajuk dia Peranan Karib dan Ramalan Banjir. Apa karib tu? Nak tahu kena datang lah. Kena datang. Baik, dan kalau kita nak fahamkan lagi mungkin boleh kongsikan antara tujuan utama program seperti ini dilaksanakan untuk mungkin kita bersama-sama dengan rakyat, bersama dengan pemimpin untuk kita mengetahui tentang apa hal tujuan negara kita. Pertama seperti yang saya maklumkan tadi, pelbagai dasar-dasar utama tadi telah dilancarkan. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun telah kata dasar perancangan telah dibuat tahun ini. Tahun depan kita akan mula bergerak. Bergerak ke arah untuk sebuah negara yang lebih maju dan sejahtera. Jadi itu yang kita nak kongsi dengan masyarakat. Way forward kita tu. Pencapaian kita raikan, tetapi way forward itu lebih penting. Jadi rakyat nak tahu di mana. Dan program ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk berkongsi pandangan, idea, maklum balas kepada kementerian, kepada pihak-pihak yang berkenaan yang ada di program ini, apa yang mereka mahu, apa yang patut kita buat.
Kan, jadi ini adalah lebih two-way communication. Kita memaklum dan kita menerima maklum balas juga. Jadi penting kerana rakyat ini bersuara dan memberikan pendapat mereka tentang kerajaan sekarang ini kan. Jadi bila dah ada peluang ini, mereka patut ambil lah kan. Jadi kena beramai-ramai untuk datang membanjiri program kita nanti. Dan kalau kita nak lihat di manakah akan dilaksanakan program ini dan bila sebenarnya? Program Setahun Bersama Kerajaan Madani akan diadakan pada 8 hingga 10 Disember ini, hari Jumaat hingga ke hari Ahad, bertempat di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Bukit Jalil. Okey, kalau kita ukurkan waktunya tu dari pukul berapa sampai pukul berapa? Untuk hari pertama, 8 hari bulan, hari Jumaat Hari Jumaat. Kita akan bermula seawal 9 pagi dan kita berakhir pada pukul 4 petang. Awal sikit sebab hari Jumaat tu ada pertandingan bola sepak kalau saya tak silap. Baik. Dan hari kedua 9 pagi sampai 10 malam. Kita lanjutkan sampai 10 malam. 10 malam. Dan hari yang terakhir, hari Ahad, 10 hari bulan, 9 pagi sehingga 6 petang. Baik, kalau kita nak lihat tentang ketibaan Yang Perdana Menteri, bila tu dia akan? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan datang pada hari yang ketiga tu. Hari ketiga. Perasmian penutup akan diadakan pada hari yang ketiga, 10 hari bulan, bermula jam 3 petang. Baik. Dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. InsyaAllah kita akan beramai di sana. Dan kalau kita nak kongsikan antara manfaat yang mungkin akan diperoleh oleh masyarakat sekiranya mereka terlibat sama dengan program seperti ini. Yang pertama, dari segi perkhidmatan yang disediakanlah oleh kementerian jabatan-jabatan tertentu. Kita ada pemeriksaan dan rawatan gigi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita ada juga perkhidmatan saringan kanser reproduktif dan program subsidi ujian mamogram oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ini menarik ni. Ada perkhidmatan kaunter bergerak, JPJ. JPJ. Dia ada bagi ni program penukaran helmet ataupun topi keleda. Jadi boleh bawa topi keleda yang lama-lama tu dan ditukar dengan yang barulah. Baik. Untuk yang remaja-remaja ni kita ada penalty shootout. Oleh Kementerian Belia dan Sukan. Ini dalam satu bentuk pertandingan lah. Kan dia akan diadakan pada hari kedua di Gelanggang Futsal Bukit Jalil. Apa lagi kita ada? Kita ada jabatan pendaftaran. Nak tukar IC, nak daftar kelahiran. Itu pun semua disediakan di situ lah. Dan selain daripada itu, yang paling menarik adalah tentang Karnival Kerjaya. Di sini ada pelibatan di pihak swasta dan di pihak syarikat-syarikat JLC di bawah Khazanah Nasional, Perkeso, dan juga di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam sendiri. Perkhidmatan Awam Malaysia menawarkan peluang-peluang pekerjaan lah. Kita difahamkan lebih kurang 70 syarikat-syarikat swasta telah bersetuju untuk turut serta dalam Karnival Kerjaya ini. Jadi peluanglah kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan tu. InsyaAllah akan jumpalah peluang pekerjaan tu di sana nanti. InsyaAllah. Jadi kena datang. Baik, kalau kita lihat tentang pelibatan pihak swasta juga selain daripada Karnival Kerjaya, apa lagi yang mereka terlibat sama? Ada satu lagi segmen yang tak kurang menariknya. Tentang jualan-jualan ni. Tentang jualan-jualan ni, jualan rahmah, jualan agro madani, dan jualan rahmah tu kita ada beberapa operator yang telah bersetuju untuk turut serta, Maidin, Aeon Big dan sebagainya. Ini peluang untuk kita mendapatkan barang-barang keperluan dengan harga yang lebih murah lah. Dan jualan rahmah tu pun ini pun sangat menarik ini. Orang kata peluang juga kepada kita untuk mendapat barang keperluan, barang basah dengan harga murah. Dalam kes ni kita ada juga 183 usahawan. Usahawan madani yang akan turut serta terlibat. Kita seolah-olah serampang dua mata, Irfan. Kita untuk program jualan ni bukan saja untuk masyarakat mendapat barang keperluan tu, tetapi memberi peluang kepada peniaga-peniaga untuk menambah pendapatan, meluaskan pasaran lah. Win-win situation dan kalau boleh kongsikan lagi sekali, mungkin ada yang terlepas tadi, antara tarikan utama untuk program kita kali ini. Tarikan utama tadi kita kongsi tentang peranan kementerian, dan satu lagi kot mungkin saya nak sedikit ni tentang cabutan bertuah. Saya pernah dengar cabutan bertuah ni. Hadiah utamanya bukan calang-calang. Hadiah utamanya bukan calang-calang. Hadiah utama ni akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah pada hari 10 hari bulan tu nanti. Selain daripada hadiah utama tu yang kita nak rahsiakan dulu lah. Rahsiakan dulu. Saya rasa pernah kita sebelum tapi tak apa. Rahsiakan dulu. Tapi saya nak maklumkan ada hadiah kecil-kecil yang tak kurang hebatnya. Yang tu boleh bagi tahu ke? Yang tu saya bagi tahulah. Silakan. Hadiahnya kalau ni yang terbaru kita ada tiket penerbangan. Tiket penerbangan dalam dan luar negeri.
Baik. Kan luar negeri itu boleh tahan dah, sedap dah dengar dah tu. Dubai, Turki dan sebagainya tu. Wow. Tak terkurang jugalah yang dalam negeri. Itu yang terbaru. Yang lain tu saya rasa masyarakat pemakluman tentang motosikal, TV dan sebagainya. Itu yang biasa lah kan. Tapi tadi agak luar biasa ya dapat tiket penerbangan ke Dubai. Ya. Kalau saya pun nak jugalah ke Dubai itu ya. Kena datang tu. Baik. Dan penonton sekarang mungkin nak tahu Puan ni, antara kemudahan yang disediakan. Mungkin ada pengetahuan awam yang kita bawakan sebab yelah mungkin 8 hingga 10 tu ramai orang akan datang kan. Jadi mungkin kita memberikan kemudahan kepada mereka bagaimana Puan? Okey. Ada banyak kemudahan yang kita sediakan bagi pengunjung ataupun memudahkan orang ramai mengunjungi program ini. Bas pengantar percuma, shuttle bus kita sediakan daripada 4 lokasi. Lokasi yang pertama Indah Parade, kedua Pavilion Bukit Jalil, yang ketiga Teknologi Park Malaysia dan yang terakhir tentang Esro. Dari Esro. Selain pada itu ada tram yang kita sediakan bermula daripada stesen LRT Bukit Jalil ke tapak program lah. Dan tram ini juga kita sediakan tram untuk kegunaan golongan OKU. Okay. Dan di dalam tapak program itu juga kita sediakan bagi. Mungkin yang bawa anak kecil dan sebagainya. Mungkin ada warga emas. Kegunaan bagi kita sediakan. Dan kita sediakan juga untuk golongan OKU inilah. Selain itu kemudahan surau, tandas semua disediakan dan Perbandanan Stadium pun berbesar hati. Dia membenarkan kita menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di situlah. Alhamdulillah. Surau pun jangan risau, pihak JAKIM menyediakan surau bergerak, surau di stadium pun boleh kita gunakan. Dan kalau untuk jualan-jualan kita risau dahaga lapar ke, kan? Kita ada food truck. Semua ada komplit di situ. Dari segi makanan untuk kita bergerak ke sana dan kemari ada peluang ada kemudahan disediakan. Baik. Dan kalau kita nak berbicara tentang sekarang ini kan, kalau ikutkan masa dah tak banyak ni kan, nak ke 8 Disember ni, persiapan setakat ini bagaimana dari pihak Pacu sendiri? Kebetulan juga Irfan semalam saya pun ke tapak program. Nampak persiapan sedang giat dilakukan. Kemah-kemah ada yang telah naik dan sebagainya, dan kita sedang di peringkat akhir lah. Kawan-kawan menyusun, memutamatkan program, dan apa lagi signage dan sebagainya. Benda-benda untuk memudahkan pengunjung. Kita mahu pengunjung merasa selesa dah hadir, dapat menikmati apa yang kita sediakan dan bergembiralah pada hari itu. Bersama-sama. Lagi sekali Puan, dengan kesempatan ini kita nak wawarkan kepada penonton sama Malaysia untuk sama-sama membanjiri Stadium Malaysia Bukit Jalil nanti. Silakan. Okey, saya menjemput semua ke Stadium Pengarangan Bukit Jalil pada 8 hingga 10 Disember 2023 untuk sama-sama kita ke program setahun bersama Kerajaan Madani. Banyak program menarik telah kita sediakan, perkongsian pencapaian hala tuju, keperluan-keperluan lain, harian dan sebagainya, sukan dan sebagainya untuk semua kumpulan masyarakat. InsyaAllah kita sama-sama ke sana. Terima kasih ucapkan kepada Puan Sharina Kasim, Pengarah Seksyen Perancangan Strategik Unit Penarasan dan Lonjakan Prestasi Pacu, Pejabat Perdana Menteri. Terima kasih banyak-banyak Puan. InsyaAllah kita jumpa di sana nanti untuk dapatkan sambutan betul. Baik penonton, sekarang ni kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini.